Shalom, 大家平安。 平安。Perkenalkan, saya Samuel Fu dan Semu Maria. 我是父子圣师母， Ya, supaya saudara tidak salah mengenal ya. 让大家不会搞错哈。 Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini bisa bersama-sama dengan saudara untuk beribadah dan belajar bersama dari firman Tuhan. 非常感谢主，也很高兴能够跟大家一起来敬拜，也一起来学习上帝的话语。 Saudara, kita sudah memasuki minggu-minggu memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. 我们已经进入就是纪念耶稣受难的这一段期间， Dan kita melihat begitu besar kasih Allah yang rela datang untuk berkorban dan mati bagi kita. 我们也觉悟上帝何等伟大的爱，他愿意来，并且为我们牺牲。 Pengorbanan Kristus tidak hanya menyatakan kasih Allah yang begitu besar, 耶稣基督的牺牲不单单告诉我们上帝伟大的爱， tapi juga memberitahukan begitu serius dosa dan akibatnya. 甚至也提醒我们罪的严重性。 Sehingga Allah sendiri harus turun tangan datang untuk menyelesaikan bagi kita. 甚至于上帝他要亲自下手来拯救我们。 Karena itulah maka hari ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang dosa itu sendiri, 所以今天我们要一起来思考有关罪的问题， supaya kita semakin berwaspada terhadap dosa. 让我们越来越谨慎。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami kembali mau serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, dan bukalah hati kami supaya kami siap untuk menerima, mendengar dan menaati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun setiap kami untuk bisa memahami dan menghidupi firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, ada seorang yang mempunyai taman yang sangat luas. 弟兄姐妹，有一个人，他有一个非常广阔的院子。 Selama bertahun-tahun dia sudah mengumpulkan banyak anjing-anjing yang ditelantarkan. 多年来，他收容了很多被人遗弃的狗儿。 Suatu hari dia juga membawa seekor anjing dari tempat penampungan. 有一次呢，他在另外一个地方带回一条的狗， Dia memberi nama anjing itu Petrus. 然后他给他起名叫做彼得罗斯。 Petrus begitu senang masuk ke dalam satu dunia yang baru bagi dia. 彼得罗斯他进到一个新的环境，他的心情很兴奋。 Apalagi di situ semua makanan tersedia. 更何况在那里，一切的食物都得到供应，有饱足。 Sang Tuhan memberikan beberapa peraturan yang harus diikuti oleh Petrus. 然后这个主人呢，就定下一些的条例， Dan memberikan satu pesan yang sangat penting. 然后呢，也警告他， Hati-hati, jangan sekali-kali tinggalkan taman ini. 你要小心，千万不要离开这个院子。 Ini adalah untuk kebaikanmu. 这是为了你的好处。 Petrus dengan menggoyang-goyangkan ekornya begitu senang dan mengikuti semua yang disampaikan oleh sang Tuhan ini. 彼得罗斯他就摇摇尾巴，非常的开心，他就遵照主人一切的吩咐。 Tetapi setelah melewati satu jangka waktu, 但是过了一段的时间， dia mulai mendengar ada keluhan-keluhan dari anjing-anjing yang lain. 他开始就听到其他狗儿的一些的抱怨。 Mereka mengatakan hidup dalam taman ini sangat membosankan. 那些狗儿说，活在这个院子里面非常的无聊。 Di luar sana dunia begitu luas dan begitu bebasnya. 在这个篱笆以外的世界非常的大。 Petrus juga mulai melihat ada beberapa ekor anjing sudah melarikan diri dan tidak kembali lagi. 然后彼得罗斯也看到有好几只狗已经离开了，甚至没有回来了。 Sehingga akhirnya pelan-pelan dia juga mulai terpengaruh. 然后慢慢的，他也受到影响。 Dan akhirnya Petrus juga kabur dari taman itu. 结果呢，彼得罗斯他也逃离这个院子。
Ketika pertama kali mengaburkan diri, dia begitu senang melihat dunia begitu bebasnya. 当一跑出去的那一刻，他看到这个世界很自由。 Tetapi dia segera menemukan satu realita. 不过呢，他就另外发现另外一个事实， Dunia di luar itu begitu kerasnya. 就是外面的世界非常的残酷。 Setiap anjing harus bertarung untuk mempertahankan wilayah dan mempertahankan makanan yang mereka rebutkan. 甚至那些狗，它们为了要争地盘、要争食物，它们要打架。 Sekarang tidak lagi ada persediaan makanan, 现在没有人提供食物给它， juga tidak ada perlindungan bagi dia. 也没有所谓的保障。 Pada waktu itu Petrus baru sadar bahwa dia sudah mengambil keputusan yang salah. 那个时候，彼得罗斯就觉悟，他做错了选择， Dia menyesali tentang apa yang dia perbuat. 他非常的懊悔。 Saudara, ini hanya satu cerita. 弟兄姐妹，这个只是一个故事而已。 Tapi cerita ini memberitahukan bahwa di dalam hidup kita juga banyak membuat keputusan dan pemilihan. 然而，这个故事告诉我们，在我们人生的生活里面，要做出很多的选择跟决定。 Dan mengapa kita membuat keputusan? 为什么我们要做决定呢？ Karena tentu kita ingin mengharapkan hidup kita lebih baik. 因为盼望我们能够有更好的生活， Kita mengharapkan lebih bahagia, bukan? 我们盼望更加幸福，不是吗？ Tetapi kita tahu bahwa kita tidak hidup di dalam dunia yang hitam putih. 然而，我们并不活在一个黑白分明的世界， Sehingga kita bisa dengan mudah membedakan ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh. 以致我们很轻易能够明白什么是对的，什么是错的，什么可以做，什么不可以做。 Sebaliknya kita hidup dalam dunia yang begitu banyak opini dan pandangan yang bermacam ragam. 然而，我们是活在一个非常多元看法跟不同立场的世界。 Sehingga kadang-kadang justru bisa membingungkan kita. 结果呢，就导致我们很彷徨。 Akibatnya pilihan kita bukan saja tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru keburukan. 甚至我们的选择并不一定带来好处，反而可能会带来一些的坏处。 Bukan kebahagiaan, tapi justru penderitaan. 我们得不到幸福，反而可能越来越糟糕。 Seperti yang dialami oleh Petrus. 就好像这一只彼得罗斯狗一样。 Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. 今天我们要一起来学习，就是创世纪第3章第1到第7节。 Bagian ini mencatat tragedi besar dalam hidup manusia. 这一章就讲到有关人生里面一个非常大的一个悲剧. 悲剧。 Ya, diawali dengan sebuah pemilihan dan keputusan yang salah. 这个悲剧是因为有一个错误的选择， Yang mendatangkan penderitaan dan kematian. 带来了死亡，带来了痛苦。 Saya akan membacakan perikop ini untuk kita hanya dengan bahasa Mandarin saja, bahasa Indonesia saja ya. 单单用印尼文念给大家听。 Alkitab mengatakan ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di dalam taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya.
Alkitab memberitahukan kepada kita ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua ciptaan yang lain. 圣经告诉我们，蛇比田野一切的活物都更加的机智。 Dan kata cerdik bisa juga diartikan dengan licik. 就好像中文圣经的翻译，它的意思呢，就是可以是负面的狡猾。 Jadi licik itu artinya dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan niat jahatnya. 也就是说，他会利用任何的那个情况来做坏事。 Dan saudara, ketika kita membaca bagian lain dari Alkitab, 当我们看圣经其他的记载， tersirat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, 尤其是在启示录的第12章第9节， maka kita tahu bahwa ular ini adalah representatif dari setan atau iblis. 我们看到蛇就是这个魔鬼的代表。 Jadi bagian ini menceritakan bagaimana iblis dengan kelicikannya menggoda manusia jatuh di dalam dosa. 所以就说到蛇，它非常的狡猾，然后它陷害人来犯罪。 Yang pertama dia lakukan adalah dia mengubah perintah Tuhan. 首先，它更改了上帝的命令。 Saudara, kalau kita perbandingkan apa yang Tuhan sampaikan dengan apa yang iblis sampaikan, itu bertolak belakang ya. 我们比较一下，上帝说的话跟魔鬼说的话是完全相反的。 Kalau di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan mengatakan semua pohon di dalam taman ini kamu bebas memakan kecuali pohon di tengah-tengah yang membedakan yang pengetahuan yang benar dan yang salah. 我们知道，圣经上帝说，你们在伊甸园里可以吃所有树上的果子，除了是那个分别善恶树的果子。 Tapi iblis berkata, bukankah Tuhan mengatakan semua pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? 可是呢，这个魔鬼说啊，上帝不是说你们不能吃，你们不许你们吃园中树上所有果子吗？ Kemudian ketika Tuhan mengatakan pada hari kamu makan, kamu akan mati, sangat jelas sekali. 然后上帝说，你吃的日子呢，你必定会死的。 Tapi apa kata iblis? 可是魔鬼怎么说呢？ Sekali-kali kamu tidak akan mati. 魔鬼说，你们并不一定会死。 Jadi kita melihat di sini dia mencoba di satu sisi dia mengubah perintah Allah yang hanya satu pohon menjadi semua pohon tidak boleh dimakan. 所以呢，他就把上帝说一颗果子，他就说所有的果子不能吃。 Dia mencoba untuk menciptakan satu image Tuhan yang jahat, yang buruk, yang tidak baik. 他好像就是在制造上帝一个恶的形象。 Pada sisi lain ketika Tuhan dengan tegas mengatakan pada hari kamu makan mati, dia mengatakan tidak, kamu tidak akan mati. 当上帝说你吃的日子必定会死，然后他说哦，并不一定会死。 Dia berusaha untuk meminimalisir risiko akibat dari dosa itu sendiri. 他正在削弱那个罪恶所带来的一些的后果。 Nah saudara, apa yang iblis lakukan itu sebenarnya punya satu tujuan yang lebih jauh ke depan. 其实魔鬼他的这个做法是有一个很清楚、更长远的一个目的。 Dia mau manusia meragukan kebenaran Tuhan. 他要人怀疑上帝的真理， Dia mau manusia meragukan motivasi dari Tuhan. 他要人怀疑上帝的动机。 Oh Tuhan menyuruh kamu makan karena Tuhan tahu, takut kamu nanti menjadi seperti dia. 上帝不给你们吃，因为上帝怕你们有一天好像他一样。 Sebab ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. 因为当你吃的时候呢，你就会变成好像上帝。 Nah saudara sekalian, inilah tujuan dari iblis. 这个就是魔鬼的目的。 Dia mau membawa manusia melepaskan diri dari otoritas Allah di dalam hidupnya. 他要把人带离上帝的主权。 Kamu bisa menjadi Allah bagi dirimu. 你可以自己做主， Kamu tidak perlu harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. 你并不一定要遵守上帝的吩咐， Kamulah Allah bagi dirimu. 你就是你的神。 Saudara, seperti dengan dunia di Taman Eden pada waktu itu. 弟兄姐妹，就好像在伊甸园的那个时刻， Hari ini kita juga hidup di dalam satu dunia yang mengaburkan kebenaran. 今天我们也活在一个已经
使真理模糊了的世界。 Saudara, Anda berkata, apa buktinya bahwa dunia hari ini sudah mengaburkan kebenaran? 我们可能会问，到底有什么证据说这个世界模糊了真理呢？ Dunia mengaburkan kebenaran adalah dunia yang tidak bisa dengan jelas membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. 这个已经真理被含糊的意思，就是世界分不明什么是对的，什么是错 Tidak 的。 lagi ada satu patokan yang mutlak, tidak ada lagi patokan yang absolut tentang apa itu benar. 已经失去了一个准则，一个绝对的标准，到底什么是对，什么是错？ Masing-masing orang bisa menentukan kebenaran menurut prinsip dan pendapat sendiri. 我们个人自己能够定下自己的一些的标准跟一些的原则。 Dengan kata lain, masing-masing bisa menjadi Allah bagi hidupnya. 换句话说，我们个人成为自己的上帝。 Kita tidak perlu lagi harus taat kepada peraturan yang absolut dari atas. 我们已经不再遵守那一位绝对标准的上帝， Kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita sendiri. 我们就是按照我们自己的心意来安排。 Ada satu buku yang berjudul The Day America Told the Truth. 有一本书就是美国人说出真理。 Buku ini menceritakan bagaimana keyakinan orang Amerika terhadap hal-hal yang penting di dalam hidup mereka. 这本书呢就讲述美国人他们诉说了一些他们生命里面重要的事。 Dalam buku ini memberitahukan ada 74% orang Amerika menganggap mencuri sejauh orang yang dicuri itu tidak merasa kehilangan yang sangat besar, itu bisa diterima. 美国人认为，有74%的美国人认为，就是如果你偷，而那个人的损失是不大的，那个是没有问题的。 Ya, ini hal yang sangat membingungkan bagaimana mencuri tapi orang tidak merasa kehilangan yang besar seperti itu ya. 这是非常彷徨的事情。到底怎么可能你偷一个人的东西，他不觉得他有损失？ Ada 64% yang mengatakan berbohong sejauh itu tidak merugikan orang lain, itu juga boleh diterima. 然后呢，有64%的人说，如果你说谎，然后呢没有伤害别人是没有问题的。 Dan yang paling membuat kita prihatin adalah 93% orang Amerika mengatakan mereka membuat keputusan-keputusan moral itu berdasarkan pikiran sendiri. 然后更离谱的哈，就是有93%的美国人，他们说他们做选择或者决定呢是特别是有关道德的选择，是按照他个人的经历。 Bukankah juga dalam kehidupan sehari-hari juga kita temukan? 难道这也不是我们每一天生活里面所面对的吗？ Ketika kita menghadapi kehidupan yang begitu keras, pekerjaan, studi yang begitu kerasnya ini. 就是当我们每一天面对非常辛苦劳碌的工作、事业、学业等等， Maka kita sangat tidak sulit menemukan orang-orang yang mengabaikan kebenaran. 我们就看到其实有很多人，他们就会把真理放在一边。 Mereka berkompromi dengan usaha dan cara apapun, yang penting tujuan mereka bisa tercapai. 他们因为要达到某一些的目的，结果他们就就妥协了，妥协了真理。 Saudara, inilah saya gambarkan dengan dunia yang sudah kabur terhadap apa yang namanya benar dan salah. 这个就是我刚才所说的。 这个世界已经是掩盖了那个真理。 Nah, saya tidak tahu apakah hari ini saudara juga mulai dikaburkan oleh dunia ini. 我不晓得弟兄姐妹，你今天是否也被这个世界所含糊了？ Beberapa waktu lalu ada seorang saudara menelpon saya. 在不久前有一位弟兄他打电话给我， Dia mengatakan, Musa, saya sejak kecil menjadi anak Tuhan yang setia mengikuti Tuhan. 他说牧师，我自小 都做一个非常听话的上帝的儿女。 Tetapi saya melihat teman saya yang bukan anak Tuhan. 但是我看到我的朋友，就是他还没有信主的， Dia hidup, bekerja, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan semau hati dia. 他成长，他工作，
他所做的一切就是按照他所喜好的。 Tapi hidupnya justru jauh lebih baik dari saya. 可是看起来他的生活比我更好， Dan dia dengan jujur mengatakan, musuh saya iri sama teman saya ini. 然后他很坦诚的说：“牧师，我真的很妒忌他。 Ya saudara, saya melihat saudara ini dia mulai goyah. 我看到这位弟兄，他开始动摇了。 Mana yang harus saya pilih? Tetap ikut jalan Tuhan atau seperti teman saya ini? 到底我应该选择什么？是真的是遵照上帝的路吗？还是好像我朋友一样， Dia sedang mulai dikaburkan oleh dunia ini. 他被这个世界所迷糊了？ Saya tidak tahu hari ini apakah saudara juga mulai dikaburkan oleh dunia ini juga. 我不晓得弟兄姐妹，今天你是否也开始被这个世界迷糊了？ Mari kita lanjutkan apa yang dicatat firman Tuhan. 我们继续看圣经说什么。 Setelah iblis menggoda, kita melihat manusia, dia tidak mempunyai satu sikap yang sangat jelas terhadap apa yang dikatakan Tuhan. 当这个魔鬼他引诱人，然后人呢，他们对上帝所说的话没有一个很坚定的一个立场。 Saudara, jawaban dari Hawa itu sendiri sudah terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh iblis ini. 夏娃她的回答，其实呢已经受到这个魔鬼的影响。 Kalau kita melihat apa yang menjadi jawaban dari Hawa, 当我们看夏娃如何回答， maka sudah muncul satu rasa tidak puas terhadap Tuhan. 就是看出他已经对上帝不满意。 Memang dia mengatakan apa yang Tuhan katakan, hanya pohon pengetahuan yang benar dan jahat yang tidak boleh kamu makan. 本来他说了，只有分别善恶树的果子，上帝说不可以吃。 Tapi dia tambah satu kata. 可是他加了一句话， Saya merasa kata ini sangat penting. 我觉得这一句话非常的重要。 Jangan dimakan, bahkan disentuh pun jangan. 他说不可吃，甚至不可以摸。 Ya saudara, saya tidak tahu kondisi waktu itu seperti apa. 弟兄姐妹，我不太了解当时候的情景。 Tapi sepertinya Hawa sedang mengungkapkan kekesalan hatinya. 看起来好像夏娃正在发出一些的牢骚。 Tuhan tidak izinkan, sentuh pun saya tidak boleh lakukan. 上帝说不可以，连摸都不可以。 Padahal itu bukan yang Tuhan maksudkan kan. 是那并不是上帝的意思哈。 Dan kemudian dikatakan dia mulai tertarik dengan buah itu. 然后圣经说他就开始被这个果子吸引， Dan dia melihat pohon itu bisa memberikan pengertian. 然后呢他就看到果子，他认为他能够给他智慧。 Nah, dia mulai termakan dengan perkataan iblis. 他开始被魔鬼的话所影响， Dia 所 berpikir 欺骗。 nanti kalau saya makan saya benar-benar menjadi seperti Tuhan. 所以呢，他就想，如果我吃下去，我就真的好像上帝。 Benarkah saudara? 是否是这样呢？ Apakah setelah mereka makan mereka menjadi seperti Tuhan? 是不是当他们吃了之后，他们就像上帝呢？ Apakah setelah mereka makan mereka tidak mati? 是不是他们吃了之后，他们就不死呢？ Kelihatannya benar. 看起来真的， Tapi kalau kita telusuri justru sebaliknya saudara 可 ya. 是当我们仔细研究，原来是相反的。 Pada ayat yang ke-7第7节 dikatakan mata mereka menjadi terbuka. 就是他们的眼睛明亮了。 Dan kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-22, 当我们看第22节的时候， Tuhan mengatakan manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. 上帝说那个人已经跟我们相似， Tahu tentang yang baik dan yang jahat. 能够知道善恶。 Sepertinya apa yang dikatakan iblis benar. 看起来魔鬼的话是真的， Tetapi apakah mereka memang sama menjadi seperti Allah? 然而他们是不是真的就像上帝？ Saudara, Allah mengetahui yang benar dengan yang salah di dalam kesempurnaan dan kedaulatannya. 弟兄姐妹，上帝在他的完全跟在他的主权下来理解明白什么是善，什么是恶。 Tetapi manusia mengetahui yang benar dan jahat dalam keterpurukan di dalam dosanya. 可是呢，人却相反的，在他最糟糕的时候最沉沦的时候，他明白什么是善，什么是恶。 Dia mengalami kejahatan dan dia tahu ini yang namanya jahat dan apa itu benar. 他经历了这个错误，他才明白什么是错误。
然后才知道什么是对的。 Jadi walaupun sama-sama tahu yang benar dan jahat, 所以看起来好像一样的，他都知道是善或恶， tapi dalam dua posisi yang sama sekali bertolak belakang. 可是却在两个完全不同的层面。 Ini bisa saya umpamakan dengan seorang dokter dengan seorang pasien. 我可以用就是医生跟病人来解释。 Dokter mendiagnosis penyakit yang diderita pasien ini. 医生他就诊断这个病人的病， Dan dia tahu penyakit apa. 然后他就知道这个人患了什么病， Sang pasien juga mengetahui penyakit yang dideritanya. 然后这个病人也知道他患什么病， Karena dia sendiri mengidap penyakit itu. 因为他正在患上这种病 Mereka，sama-sama tahu, 他们都知道， tapi mereka berbeda. 可是完全不一样。 Manusia mengetahui yang benar dan jahat setelah dia jatuh dalam dosa. 人是在坠落在罪里面才知道什么是对和错。 Itulah sebabnya dikatakan bahwa setelah itu manusia mulai takut dan menyembunyikan diri. 所以呢，圣经说，从那个时候开始，人就感到很羞耻，并且很恐惧。 Mereka menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang kudus dan benar. 他们就躲开上帝那个圣洁的面容。 Mereka yang berharap bisa seperti Allah justru sekarang menemukan dirinya adalah orang begitu hina dan begitu najisnya. 他们盼望像上帝，可是现在觉悟，原来他们是多么污秽的人。 Saudara, inilah akibat dari dosa. 这个就是罪的下场。 Mungkin untuk sesaat dosa bisa memberikan kenyamanan dan kesenangan. 可能罪会带来一些暂时的享受， Tetapi akhirnya hanyalah penderitaan saja. 然而最终的后果就是痛苦。 Rasa takut, malu dan menyesal terhadap apa yang diperbuatnya. 人会为他所做的、所犯的罪感到很羞耻、很恐怕、很 Seperti yang 惧怕， dialami oleh Raja Daud sendiri. 就好像大卫王一样。 Saudara, walaupun untuk sesaat Daud bisa memuaskan nafsunya dengan Batsheba yang begitu cantiknya. 可能大卫王他只是暂时能够就是跟88奸淫，然后就享受那个肉欲。 Tapi justru setelah itu dia menderita, dia dikejar-kejar oleh rasa bersalah karena dosanya. 不过过后呢，他就非常的痛苦，他就承受那个罪的指责， Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 32. 就好像在诗篇的第32篇那里。 Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. 他说：“我闭口不认罪的时候呢，因为终日哀哼而骨头枯干。 Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. 黑夜白日，上帝的手在我身上沉重，我的津液耗尽，如同夏天的干旱。” Saudara, dosa tidak menjadikan kita menjadi seperti Allah. 弟兄姐妹，罪不会让我们变成上帝， Tapi dosa justru menjadikan kita manusia yang berdosa dan yang hina, yang penuh dengan penyesalan dan rasa malu terhadap apa yang kita perbuat. 而罪反而使我们成为一个有罪的人，承受一切的卑贱、污秽跟羞耻。 Demikian juga ketika iblis mengatakan kamu tidak akan mati. 当这个魔鬼说你不一定会死， Kelihatannya benar juga saudara ya. 看起来也好像是真的。 Tetapi apa yang terjadi adalah manusia diusir dari hadapan Tuhan. 然而我们知道，最后上帝就把人住处这个伊甸园。 Saudara, inilah hakikat dari kematian itu. 弟兄姐妹，这个就是死亡的意思。 Yaitu ketika manusia terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan itu. 死亡的本质就是人与那一位生命源头的上帝分离了。 Bahkan kalau kita membaca terus sampai dengan Kejadian pasal yang kelima, 当我们读到圣经的创世纪第5章的时候， kita melihat manusia satu persatu mengalami kematian secara fisik juga. 那里说到人一个又一个，一个接一个的都死去了。 Saudara, keterpisahan mendatangkan kematian baik secara rohani maupun juga secara fisik. 与上帝的隔离，使到人无论是身体或者是灵性上都死了。 Ketika manusia sudah terpisah dari Allah,
当人与上帝分开之后， maka dia harus berjuang sendiri untuk hidupnya. 那么他就要自己奋斗来找生活。 Tidak ada sandaran yang lain selain dari dirinya sendiri. 他没有另别的依靠，他只能够单靠自己。 Itulah yang terjadi ketika Petrus meninggalkan taman tuannya. 那也就是那个彼得罗斯狗，他离开院子所经历的。 Dan bukan hanya itu saja, saudara. 不单是这样， Dosa juga mendatangkan konsekuensi yang kekal. 我们看到这个罪也带来一些长远的一些的后果。 Walaupun mungkin kelihatannya orang yang berdosa hidupnya baik-baik di dalam dunia ini ya. 虽然看起来犯罪的人好像过得很好， Tetapi tidak mungkin dia bisa melepaskan konsekuensi kekal dari Allah yang benar dan Allah yang hidup. 但是他一定不会解脱，就是他罪所带来那个长远的那个后果。 Karena itulah maka terhadap saudara yang tadi menelepon saya, 所以呢，就讲回刚才打电话给我的弟兄， saya sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan dia. 我非常理解他心头的挣扎。 Dan saya tahu inilah yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. 我也知道这个就是上帝的儿女们活在这个世界上的挣扎。 Tetapi saya mengajak saudara ini coba membaca dari Mazmur nomor 73. 我邀请大家能够，我邀请这个弟兄Yeah. 来念诗篇73篇。 Karena apa yang dialami oleh Asaf penulis dari Mazmur ini mirip dengan apa yang saudara ini ceritakan. 因为呢，这位弟兄讲的跟诗篇73篇亚撒所说的是很相似的。 Asaf juga menemukan orang-orang yang fasik dan jahat hidupnya jauh lebih baik, lebih mulus, lebih kaya, lebih sehat daripada orang yang hidup benar sesuai kehendak Tuhan. 亚撒他也发现那一些远离上帝的人他的生活为什么更加的好，更加的繁荣，更加的富裕更加的健康 Mereka bahkan menyombongkan diri dan berani membuka mulut untuk menentang Allah. 甚至呢，他们敢开口来抵挡上帝。 Lalu Asaf mengatakan 然后亚撒他这样说， bahwa ketika aku datang ke hadapan Tuhan, 就是当我来到上帝的面前， maka aku bisa melihat kesudahan mereka. 我就可以看到他们的结局。 Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. 其实呢，上帝把他们安放在华地， Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. 上帝把他们吊在沉沦当中， Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. 所以一刹那间他们就消灭了， Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 因为惊恐，结果他们就完全灭尽。 Saudara, ketika dunia mulai membingungkan kita, 可能当这个世界开始迷糊我们的时候， ketika kita mulai gelisah dengan hidup kita ini, 我们开始为了我们的生命，为了我们的生活感到很彷徨， itulah waktunya kita perlu datang kepada Tuhan. 那就是我们需要来到上帝面前的 Kita 时候， perlu menenangkan diri. 我们需要安静下来， Kita perlu memperjelas persepsi dan pandangan kita. 我们需要来厘清我们的一些思维，厘清我们一些的看法。 Dan itulah yang dialami oleh Asaf 这个就是亚撒所经历的。 ketika dia datang ke hadapan Tuhan. 当他来到上帝的面前， Dia bisa melihat kesudahan dari orang-orang fasik itu seperti apa. 他就看到那些恶人最后的那个结局是怎么样的。 Dosa mungkin bisa membawa kesenangan dalam hidup ini. 罪或许会带给我们一时的享受， Tetapi dia akan mendatangkan konsekuensi yang kekal seperti yang Asaf lihat. 然而他就好像亚撒所看到的，罪会带来一个长远的一个后果。 Saudara yang saya kasihi, 各位亲爱的弟兄姐妹， tentu hari ini kita tidak hanya duduk untuk mendengar tentang dosa saja ya. 当然今天我们不只是坐在这里，然后听听有关罪的信息， Tapi kita ingin tahu bagaimana supaya saya bisa melepaskan dosa yang begitu menakutkan dalam hidup saya ini. 当然我们也要知道，到底我能够如何来解脱这么恐怖的罪。 Bagaimana saya bisa melepaskan dari konsekuensi dosa yang begitu menakutkan itu dalam hidup saya. 我如何来摆脱，就是对罪所带
带来的非常严重的一个后果。 Dan tidak ada teladan yang lebih besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. 然而，我们发现没有其他比耶稣更好的榜样 Yesus adalah Adam yang kedua. 啊！耶稣就是第二个位的亚当。 Ketika dia mulai pelayanan, 当他开始服侍的时候， dia juga mulai dicobai oleh iblis. 魔鬼也开始试探他。 Bagi iblis ini satu masa yang sangat krusial. 对这个魔鬼来说，这是非常关键的时刻。 Karena Yesus datang mau memutarbalikkan dunia ini. 因为耶稣来是要把整个世界颠倒过来。 Dia akan menjalankan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya. 耶稣要执行这个拯救的计划，来救人类脱离罪 Nah, 恶。 di momen inilah iblis mulai bekerja. 就在那个时候，魔鬼开始做 Dia 工， memberikan satu solusi untuk Yesus. 他就兜售耶稣一个的解决方案， Supaya dia tidak perlu harus dengan salib dan menderita untuk menggenapkan rencana Allah. 让耶稣不必上十字架来成就这个救恩。 Asal iblis mau mendengarkan dia, 只要 menyembah dia sudah cukup. 只要魔鬼愿意听他或者拜他就够了。 Berkali-kali iblis juga memakai firman Tuhan untuk menggoda Yesus Kristus. 这个魔鬼他也好几次用上帝的话来迷惑这个耶 Firman 稣。 Tuhan yang sudah distorsi oleh iblis ini. 他已经是扭曲了上帝的话。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 然而我们感谢主， Karena Tuhan Yesus punya pendirian yang begitu tegas terhadap kebenaran Tuhan. 耶稣基督他在上帝话语上有一个非常坚定的立场， Dia tidak sedikit pun goyah terhadap keyakinannya pada firman Tuhan. 他不会动摇，他也完全不会怀疑上帝的话。 Sehingga setiap kali ketika iblis menggoda dia, 所以每一次当魔鬼试探他的时候， dia selalu berkata, ada tertulis. 他常常这样说：“经上记着说。” Ini menunjukkan Yesus menaklukkan dirinya di bawah kebenaran Tuhan. 也就是说，耶稣他把自己的意愿降服在上帝的真理 Ini 之下， menunjukkan Yesus menaklukkan diri ke bawah otoritas Bapa di dalam hidupnya. 就是他把自己完全降服在天阿巴父的主权之 Dan 下。 hanya dengan demikianlah dia baru bisa menyelesaikan sebuah karya yang luar biasa bagi kita. 也唯有这样，他能够为我们成就一个伟大的救赎。 Hanya di dalam dialah kita baru bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. 也唯有在它里面，我们能够享受真正的幸福。 Hanya di dalam dialah kita baru bisa menikmati damai dan sukacita yang sesungguhnya 也 dalam 唯 hidup ini. 唯有在耶稣里面，我们能够在我们的生命里面享受平安和喜乐。 Dan kemenangan Yesus terhadap cobaan iblis 耶稣他战胜魔鬼， juga memberikan kita sebuah teladan yang luar biasa. 也给我们立下一个很好的榜样。 Bahwa kita pun bisa mengalahkan godaan-godaan dosa. 就是说，我们也能够来战胜魔鬼的试探。 Yaitu ketika kita benar-benar mau hidup taat dan tunduk kepada kebenaran Tuhan. 就是当我们愿意顺服、遵守上帝的话， Hidup di bawah otoritas dari Allah sendiri. 活在上帝主权之下。 Ada seorang penyelam yang menceritakan. 有一位潜水员，他曾经这样说： Ketika kita sudah berada di kedalaman yang sangat dalam dari laut itu, 就是当潜水潜到海的深处， maka dia bisa kehilangan seluruh rasa arahnya, sense of directionnya. 他就会失去方向感。 Itu karena dia sudah tidak ada bobot lagi 因为呢，他自己已经没有所谓的体重， dan juga tidak ada cahaya yang alami di dasar laut. 然后在深海里面也没有这个自然的阳光， Karena itu dia bisa kehilangan orientasi. 所以呢，他会失去那个的方向。 Ketika dia sedang berenang ke samping, 当他向这游的时候， dia mengira dia sedang mengarah ke atas. 他以为他正在向上游， Sehingga semakin dia menyelam, semakin dia berenang ke samping. 所以他越游越远， Akhirnya sampai oksigennya kehabisan 就会到氧气都用光了， dan dia akan hanyut di dasar laut itu. 他就会因此可能就在那边昏迷过去。 Lalu penyelam ini mengatakan, 然后这一位潜水员这样说 apa yang bisa meyakinkan saya kalau saya sudah menuju ke arah yang benar? 是什么
能够让我知道我现在的方向是正确的。 Satu-satunya itu adalah gelembung-gelembung udara. 唯一的这个指引啊，就是那个气泡， Karena gelembung udara pasti akan bergerak ke permukaan air. 因为呢，气泡是肯定是向上游的， Karena itu 向 dia 上升的， Karena itu dia berkata, 所以他这样说： apapun persepsimu, 无论你的想法是什么， apapun yang otakmu beritahukan kepadamu, 无论你的脑袋告诉你什么， ingat hanya gelembung udara yang benar. 要记得，唯有气泡是对的， Itulah yang harus kamu ikuti. 你就要跟着它走。 Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 mengatakan, 诗篇的箴言的第14章第12节这样说： ada jalan yang disangka orang lurus, 有一条路人以为正， tetapi ujungnya menuju maut. 至终是死亡之路。 Saudara, dunia ini telah memberikan begitu banyak persepsi kepada kita. 弟兄姐妹，这个世界已经给了我们很多的意见， Sehingga kita juga mungkin seperti orang yang ada di dasar laut. 我们可能也好像一个在海底的人， Sehingga kita sudah kehilangan arah. 我们也失去了方向。 Ketika kita melakukan yang salah, kita mengira kita sedang berjalan di jalan yang benar. 我们做错的时候，还以为我们走的是对的 Dan justru ujungnya adalah maut, kata firman Tuhan. 圣经说，至终就是一条死路。 Karena itu apapun yang persepsi dunia berikan kepada kita. 所以，无论这个世界给我们什么看法都好， Ingatnya hanya ada satu yang benar, 记得只有一个是正确的， firman Tuhan. 就是上帝的话语。 Firman Tuhan itulah seperti gelembung-gelembung udara yang akan menuntun kita ke tujuan yang aman dan sejahtera. 圣经的话就好像这一些气泡一样，会带我们去到安全的所在。 Mazmur 119 ayat 105. 诗篇的第119篇105 Mari 节， kita baca bersama-sama 我们一起来念。 dengan Indonesia dulu ya. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 中文的，你的你的话话是是我我脚脚前前的的灯灯，是是我路我路上上的的光。 Saudara, biarlah firman Tuhan yang menuntun setiap langkah dan setiap keputusan hidup kita ini. 让上帝的话语来引导我们每一个决定跟每一步， Itulah jalan yang aman bagi kita. 那就是最安全的路。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada pagi ini. Ya Tuhan, kami sadar sebagai manusia yang hidup di tengah dunia, kami begitu lemah dan terbatas. Kami sangat mudah dipengaruhi, persepsi kami, pikiran kami, pemahaman kami, konsep nilai kami bisa sangat mudah dihanyutkan oleh dunia ini. Dan kami tahu hanya satu-satunya yang bisa menuntun, yang bisa menerangi kami, yang bisa membimbing kami tetap berada di jalan yang benar, jalan yang membawakan keselamatan, jalan yang membawakan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati, yaitu di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah kami sebagai anak-anak-Mu pada hari ini, kami tidak hanya mengikuti, tidak hanya mendengarkan, kami tidak hanya memperhatikan apa yang dunia beritahukan kepada kami. Tetapi terlebih kami perlu seperti Asaf yang selalu datang untuk berdiam diri dan mendengar Tuhan berbicara dengan jelas kepada kami setiap hari. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.